Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Rizal, saya adalah quantum dealer, quantum matter dealer. Pertamanya saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berterima kasih kepada Ustaz Lariba kerana mengupas secara detail tentang quantum metal, perbezaan leverage antara quantum metal dengan leverage yang terdapat dengan forex online forex. Jadi secara kesimpulannya, Ustaz Lariba telah menyatakan bahawa saya dah ada share video tentang Ustaz Lariba, dan saya ingin mengupas sedikit. Saya terpanggil untuk mengupas sedikit tentang apa yang diceritakan, yang dikuliahkan oleh Ustaz Lariba. Bagi saya, Ustaz Lariba banyak telah memperincikan secara detail tentang quantum metal punya leverage, dan ia benar. Leverage quantum metal, kalau kita tengok dekat sini, dia telah buat ringkasan. Jadi tuan-tuan boleh refer balik video saya yang sebelum ini, entry video saya, dan boleh meneliti sendiri ya. Cuma saya nak bawa sini memang secara ringkasnya perbezaan leverage forex dengan quantum metal dalam JLA product. Memang ternyata leverage quantum metal, JLA ataupun GSA ataupun GAA untuk Arhanu menepati syariah compliance yang disahkan oleh ISRA. Jadi kat sini kita tengok leverage quantum metal memang telah menjelaskan secara perinci. Saya tak mau ulang ini. Jadi ini memang betul, leverage quantum metal adalah patuh syariah, patuh undang, tiada riba, gharar, judi dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak cerita ialah isu-isu tentang quantum metal yang telah diutarakan oleh Ustaz Lariba. Mungkin sedikit sebanyak berdasarkan kapasiti saya sebagai dealer, saya mungkin ingin berkongsi sedikitlah tentang apa pendapat saya tentang isu yang diketengahkan oleh Ustaz Lariba. Okey, mari kita dengar next apa yang diperkatakan oleh Ustaz Lariba. Saya akan terangkan satu persatu. Okey. Leverage account dan leverage online forex trading haram ya. Ini adalah summary. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali saya ingin beritahu bahawa terdapat isu-isu dalam gold leverage account, terutama sekali dengan dealer-dealer. Dealer-dealer quantum metal patut ambil perhatian, tuan-tuan dan puan-puan, supaya walaupun patuh syariah, dia tidak akan menjadi satu benda yang haram dengan cara marketing yang tidak betul. Ya. Banyak dakwaan, saya pun telah try tanya berbagai dealer quantum metal, dan saya pernah bertanya, saya pernah minta dia tunjuk, saya pernah try login dalam mereka punya website, minta penerangan dan sebagainya. Ini adalah dakwaan-dakwaan yang biasa saya dapat berkenaan dengan dealer quantum metal. Ya, mereka kata hanya perlu bayar profit charge sahaja setiap tahun. Bohong tuan-tuan, kena bayar semua. Saya dah confirm dengan Isra bahawa mereka kena bayar prinsipal dan juga untung. Mereka kena bayar semua, tuan-tuan. Kalau tidak, tak akan dapat. Ya. Okey. Untuk poin yang pertama, Ustaz berceritakan tentang hanya perlu bayar profit charge rate saja. Ini berkenaan dengan GAA, okey, Gold Advance Account, di mana kita mencagarkan GSA kita untuk mendapat pembiayaan Arhanu. Jadi memang benar, untuk menebus kembali you kena bayar profit dan juga duit prinsipal yang you pinjam tu. Sama macam Arhanu lain. Cuma sekiranya the advantage dalam QM quantum metal ni, sekiranya dia tak ada limit masa, okey? Kalau Arhanu yang biasa konvensional di luar sana, kita ada 6 bulan, kita ada 12 bulan, kita ada 18 bulan. Jika kita tak dapat tebus, emas kita akan dilelong. Tapi berbeza dengan quantum metal, sekiranya sebab apa, dalam quantum metal GAA-nya kontrak dia dalam masa 1 tahun. Jadi sekiranya kita tidak mampu membayar duit pinjaman Arhanu tu, katakanlah you buat 100,000 dalam GSA, you ada 100,000 GSA, you dapat 80,000, 80% yang telah yang dapat pembiayaan secara Arhanu dalam GAA,
Maknanya untuk menebus kembali you kena bayar profit charge dan juga principal pinjaman you. Okey, 80,000 tu. Jadi apa yang membezakan Quantimeter, sekiranya kita tidak mampu membayar duit pinjaman kita tu, kita hanya perlu bayar profit charge saja setiap tahun. Let's say tahun pertama you tak ada duit 80,000 tu dapat kembali untuk tebus kembali emas JSA yang you cagarkan tu. Jadi apa you perlu buat, you cuma bayar je profit charge 3.5% daripada jumlah pinjaman itu. Saya harap ini clear. Jadi untuk tahun kedua, okey, masuk tahun kedua, you tak boleh bayar juga duit principal 80,000 tu. You just sambung bayar profit charge saja. Jadi saya rasa apa yang Ustaz Lariba cerita ni ialah dakwaan-dakwaan yang tidak tepat, bermaksud ialah yang tidak tepat kebanyakan dealer QM. Actually benda ni jelas cuma misunderstanding dan misinterpretation. Okay, untuk menebus kembali you have to bayar principal. Untuk katakanlah cukup 1 tahun you ada duit, you boleh tebus duit principal dan juga profit rate 3.5%. Dan ini juga adalah patuh syariah secara tawaruk. Jadi sekiranya tidak mampu, kita cuma bayar profit charge saja untuk tahun yang pertama tu dan masuk tahun kedua. Jadi Quantimeter menyediakan satu platform, satu kemudahan facilities, credit facilities kepada pelanggan-pelanggannya di mana tidak ada limit masa. Berbeza dengan Aranu yang lain yang punya limit masa maksimum 18 bulan. You tak boleh bayar, that's it. You have to emas you akan dilelong. Jadi untuk poin pertama ni saya harap jelas maksud hanya perlu bayar profit charge saja sekiranya kita terdapat menebus kembali duit cagaran emas yang dicagarkan. You boleh sambung ke tahun kedua dengan hanya membayar profit charge saja 3.5% daripada jumlah pinjaman you. Okey, kita dengar poin yang kedua pula. Dan mereka ada yang mendakwa emas dalam gold leverage account adalah pinjaman daripada Quantimeter kepada pelanggan. Ini bohong. Ya. Duit daripada pembiayaan tawaruk digunakan untuk beli emas bagi pihak pelanggan. Maka itu bukan pinjaman sekali-kali. Ya. Kalau pinjaman macam mana nak jual balik ya, emas tu. Ya, yang pinjam tu dia tak pinjam emas. Ya, mereka tak pinjam. Dia beli menggunakan hutang daripada tawaruk. Bila Quantimeter sering bercerita tentang untung berganti. Okey. Berkenaan dengan poin kedua, emas dalam JLA. Yes. Actually dalam GLA kita membuat pinjaman. Company memberi kemudahan pinjaman, bukan pinjaman. Ia pembiayaan 9 kali ganda. Untuk kita beli satu, kita akan dapat 9. Memberi kemudahan credit facilities secara tawaruk untuk kita menambah grammage emas kita. Jadi betul, ia bukan emas dalam JLA dalam pinjaman QM, ini bukan pinjaman, tapi kita membuat pembiayaan secara tawaruk, okey, untuk membeli lebih banyak grammage emas. Jadi instead of kita beli 1 gram emas, misalnya 1 gram emas kita mendapat 10 gram emas, 10 kali ganda dengan pembiayaan 9 tu. Jadi kalau kita boleh rujuk saya punya entry macam mana konsep tawaruk ini berfungsi dalam GLA, di mana pihak Quantimeter menjadi ejen jual dan beli emas di Bursa Suk Asila untuk memberi kemudahan kredit untuk membeli emas. Okey, jadi bukan pinjaman emas tapi kita mendapat kredit dalam bentuk wang untuk membeli emas, dan ini adalah patuh syariah. Saya harap ini jelas untuk poin nombor 2 ini. Okey, kita pergi ke poin nombor 3. Silakan Ustaz. Jarang pula cerita rugi berganda juga jika harga emas tu, jangan risau emas turun. Nanti dia naik balik macam-macam. Tak pernah cerita pasal rugi. Boleh jadi isu janji untung. Ini baik-baik tuan-tuan. Ya, plan pemasaran mungkin harus halal. Tapi cara kita buat, mungkin kita buat cara yang haram. Contohnya, kita kata tak pernah dia rugi, dia akan selalu untung. Kita janji untung. Itu adalah haram. Janji untung adalah riba. Contoh. Okey. Ini berkenaan dengan dealer Quantimeter sering bercerita tentang untung berganda, jarang pula cerita rugi berganda. Okey, this point
Apa yang saya nak ulas ini, bagi saya ini juga adalah misunderstanding. Mungkin dealer ada yang tidak menceritakan tentang risiko. Bagi saya akan cerita. Sebab apa? Apa yang kita tahu dalam program JLA 1x10, setiap satu kenaikan harga emas dunia, kita akan dapat profit 10 kali ganda. Bermaknanya kita akan dapat peluang profit 10 kali ganda, meaning 1% equivalent to 10% profit daripada kenaikan harga emas. Berdasarkan pada jumlah grammage dalam JLA yang kita dapat tadi. Sebab apa? Dalam jumlah grammage kita beli satu bahagian, kita dapat 10 ganda. Jadi dari segi keuntungan, jika harga emas, kenaikan emas dunia naik 1%, dia akan amplify atau because of the leverage tadi menjadi 10 kali ganda. Itu jelas, ya. Dan sekiranya harga emas turun 1% ke bawah, kita akan rugi 10% on paper. Okey. Jadi sebenarnya tak ada isu sebenarnya. Memang ada risiko, tetapi kita dealer patut menceritakan ini. Bagi saya akan cerita. Ini adalah risiko di mana ia bergantung pada harga emas. Tiada janji-janji bulan dan bintang, ia boleh naik, harga emas boleh naik dan harga emas boleh turun. Okey? Jadi ini jelas. Tak ada isu kita janjikan mesti untung, keuntungan tetap, tak ada. Dalam quantum meter tiada jaminan. Ia hanya bergantung kepada harga pergerakan harga emas dunia. Okey? Ingat tu. Kita boleh untung 1% naik 10%, dan kalau kita turun 1%, kita akan dapat 10% kerugian, loss. Okey? Jelas Nampak situ point tu. Terima kasih Ustaz Lariba kerana highlight this one. Memang benar. Ada yang tidak menceritakan tentang risiko, tapi sebenarnya kita sebagai dealer kita kena cerita. Okey? Okey, kita next point. Untung. Nah, contoh untung daripada majoriti dealer kadang-kadang keterlaluan, ekstrim. Ya, mereka bagi contoh apabila harga emas naik 20%, naik 50%, tuan-tuan tak ada orang naik macam itu tuan-tuan. Dalam setahun pun ya, mungkin dalam 10 tahun naik 50% ada. Ya, ini boleh jadi tadlis. Tadlis ni apa? Maksudnya deception kepada pelanggan. Tadlis ini apa? Okey. Point ni. Contoh untung dari majoriti dealer kadang-kadang keterlaluan ekstremis seperti. Okey, saya nak ulas kat sini. Harga emas dia takkan kenaikkan 20%, 50%, 80%. Tidak. Apa yang isu kat sini ialah jika emas untung 20%, 50%. Bukan. Harga emas tak akan naik secara mendadak 20%, 50%. It's too volatile, okay? Jadi apa yang kat sini kita nak cerita adalah keuntungan berdasarkan JLA 1x10, 1% kenaikan harga emas dunia memberi kita pulangan 10%. Kerana apa? Kerana leverage tu tadi. Leverage 10 kali ganda. Jadi faham minta kita cuba rujuk kembali macam mana JLA 1x10, JLA 1x5 macam mana dia boleh beri keuntungan. Memberi pulangan yang lebih banyak 10 kali ganda, 5 kali ganda. Okey. Ia bukan suatu yang harga emas memang tak akan naik 20%, 50%, okey, secara mendadak. Okey. Jadi di sini saya nak jelaskan sini, mungkin sini ada misunderstanding, misinterpretation. Bukan harga emas naik sampai 20% hingga 5%, harga emas tak akan naik sampai situ. Jadi apa yang cerita profit yang daripada JLA 1x10 tu 1% kenaikan, you boleh dapat 10% keuntungan. Itu yang nak jadi isunya, nak jelas dekat situ. Jika kita emas 1% turun, kita akan on paper rugi 10%. Kalau kita boleh untung 10%, setiap satu kenaikan, bila kita harga tu turun 1% juga, kita akan rugi 10%. Tapi apa yang best dekat dalam quantum meter, kita tidak ada for sale. Okey, nanti ada next point is a for sale ataupun margin call. Okey. Itu pun nanti saya akan cerita. Okey, kita dengar dulu Ustaz cerita tentang point yang last kali tu. Adalah satu larangan dalam muamalat. Jarang pula terdapat dealer. Saya tak jumpa lagi dealer yang menceritakan berkenaan dengan jualan paksa quantum meter
jika harga emas simpanan jatuh lebih daripada 8% daripada harga London Metal Exchange. Ada yang mendakwa Quantum Metal tak pernah dan tak akan buat macam ni. Ada cakap dengan saya. Ada juga gila cakap, oh tak akan buat benda ni, tak ada memo pula. Saya minta memo, tak ada. Ya, baik. Bahaya tuan-tuan. Jadi kalau kita punya syarikat, produk kita patuh syariah, cara kita jual pun mesti patuh syariah. Supaya dua-dua patuh syariah. Kalau produk patuh syariah, cara jual tak patuh syariah, kita pun berdosa juga. Jadi haram juga. Baik. CJ pematuhan. Okey. Point yang tadi tentang jualan paksa ataupun kita panggil margin call ataupun for sale. Apa yang saya nak jelas kat sini, mungkin Ustaz Lariba tidak mendapat memo, internal memo yang kami dapat as a quantum metal dealer, di mana syarat jualan paksa jatuh lebih 8% pada harga LME ini semua adalah syarat yang lama, ya, di mana pihak quantum metal telah uplift, telah gazette dalam kita orang punya memo, circulate dalam memo, internal memo, menyatakan pihak quantum metal tidak akan uplift this requirement untuk jualan paksa jika harga emas jatuh lebih pada 8% pun, as long as investor kita nak pegang, nak hold that JLA tu, it doesn't matter. Tiada jualan paksa. Kita kan, sekiranya harga jatuh, kita tak perlu jual. Kita cuma tunggu harga tu naik kembali. Mungkin saya boleh share sedikit secara imbas tentang memo ni. Actually memo ni mungkin Ustaz Lariba refer to the old product sheet ataupun pronouncement yang tahun lepas, which is not updated yet. InsyaAllah mungkin dia akan update for the publicnya release lah. Untuk kami menyampaikan based on facts, di mana dalam fakta, dalam facts, dalam memo tu sendiri menyatakan bahawa syarat untuk jualan paksa ni dah tak ada dah since Julai 2020. Okey, jadi bagi saya ini bukan satu isu. Mungkin ini adalah misunderstanding. Ini hanyalah misunderstanding. Mungkin Ustaz tak dapat update information ni lah. Kejap ya, mungkin saya boleh share sedikit tentang apa yang kita boleh share kat sini. Okay, hang on. Ya, memang saya dah confirm tiada jualan paksa, saya pasti. Okey, memang tidak ada jualan paksa. Okey. Okay, this one. Promotion, division, I think this one. Sebentar ya, mungkin saya boleh share sedikit. Benda ni patutnya saya mungkin boleh share sekejap je lah sebab ini adalah internal memo di mana just untuk buat nak clarify to counter balik, basically apa yang kita cerita ni adalah based on facts. Sebentar. Where is it? Sebentar ya, saya cek dulu. Terus.
Okey, okey, saya akan cuba letak dalam description nanti tentang information bahawa kita sudah uplift this requirement, okey. Jadi memang tak ada jualan paksa. Itu saya confirm. Tuan-tuan boleh check juga dengan management Quantum Metal tentang perkara ini. Okey? Jadi saya rasa Kumpulan dealer yang menceritakan berkenaan dengan jualan paksa Quantum Metal jika harga emas simpanan jatuh lebih daripada 8% daripada harga London Metal Exchange. Ada yang mendakwa Quantum Metal tak pernah dan tak akan buat macam ni. Ada cakap dengan saya. Ada juga dealer cakap, oh tak akan buat benda ni, tak ada, ada memo pula. Saya minta memo, tak ada. Ya, baik. Bahaya tuan-tuan. Jadi kalau kita punya syarikat, produk kita patuh syariah, cara kita jual pun mesti patuh syariah. Supaya betul Ustaz, memang. Tapi memo ni sebenarnya kita tak boleh buat sebab dia internal release. Jadi mungkin kami terikat dengan SOP ataupun guideline daripada company, kami tak dapat release atau to public. Tapi saya boleh confirm, memang tak ada jualan paksa. Memang tak ada jualan paksa. Ia tertakluk pada kita. Bila kita invest dalam GLA, bermakna kita yang menentukan jual dan belinya. Even though pada harga rendah, dan pada harga rendah kita dah rugi, kita tak perlu jual. Kita cuma perlu tunggu hingga harga emas naik kembali. Okey? Ingat, kita ada dua benda, buying time dan holding power. Itulah dua perkara yang kita perlu buat dalam GLA, dalam investment GLA ni, mana kita beli dan kita jual pada bila dapat ada kenaikan harga emas dunia. Dan kita berapa profit you nak is bergantung pada you guys. Kalau 10% cukup untuk you, dan you boleh jual, terminate the contract. Okay? Minta maaf saya tak dapat share memo tu sebab dia adalah circulated internally. Jadi jika tuan-tuan dah betul-betul nak tengok memo tu, mungkin tuan-tuan boleh berhubung dengan syarikat Quantum Metal tu sendiri, dan mungkin mereka boleh bagi tapi bagi kita orang as a dealer, minta maaf kami tidak boleh langgar that guideline. Okey? Ya, dua-dua patuh syariah. Kalau produk patuh syariah, cara jual tak patuh syariah, kita pun berdosa juga. Jadi haram juga. Baik. CJ Pematuhan Syariah Gold Leverage Account dan Gold Advance Account telah tamat minggu lepas. Ya, 14 Julai 2020. Jadi Israk belum sahkan tarikh untuk keluarkan CJ Pematuhan Syariah baru. Baik, ini adalah isu lain ya, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Okey, saya nak sentuh juga tentang perkara ni. Ya, betul. Tamat pada 14 Julai, dan sekarang ni Isra sedang sudah membuat audit ya. Jadi audit dalam masa mungkin 6 bulan sekali. Jadi bila ditamat, dia akan isu. Itu semua kerja mereka. Kita biarkan Isra membuat kerja mereka untuk memastikan bahawa Quantum Metal punya products patuh syariah. Jadi bagi saya tak ada masalah. Kita biarkan, kita beri ruang kepada Isra untuk buat kerja mereka, dan bila sahkan tarikh dan keluarkan CJ itu tertakluk pada mereka lah. Jadi saya tak mau ulas lebih lanjut pasal ni. Memang betul kita dah rapat syariah CJ Pematuhan Syariah Gold Leverage Account dan GAA ni tahun lepas, dan di sekarang ni insya-Allah kita akan dapat kembali sijil tersebut yang diaudit oleh Isra. Jadi saya tak ada risau atau gundah gulana. Kita masih berada di landasan yang betul untuk memastikan produk-produk GLA dan GAA dan Quantum Metal patuh syariah dari segi menggunakan sistem tawaruk. Jadi insya-Allah kita akan dapat ini, okey? Kita dengar lagi, mungkin ada apa Ustaz nak cakap apa lagi? Kita boleh tengok ya. Jadi ringkasan ya tuan-tuan dan puan malam ini insya-Allah. Ya. Okey, ini adalah ringkasan untuk leverage. Kita dah tahu Ustaz Lariba dah cerita panjang lebar tentang ringkasan leverage dalam Quantum Metal inilah mematuhi patuh syariah. Jadi insya-Allah saya rasa sekian saja untuk share saya kali ini.
Saya harap penjelasan saya ni memberi sedikit manfaat dalam memberi pencerahan, memberi pencerahan. Saya nak sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Riba di atas concern ataupun dia punya teguran dan juga kupasan yang sangat menarik bagi saya. Ini kita ada satu open discussion di mana segala kelemahan tu kami akan ambil dan cuba perbaiki. Jadi apa yang saya cuba lakukan ini adalah saya terpanggil untuk menjelaskan apa yang saya rasa misunderstanding ataupun miscommunication, misinterpretation yang memerlukan saya percaya ada lagi ejen-ejen content mental dealer yang akan memberikan penjelasan yang sewajarnya lah. Ini bagi saya harap penjelasan saya jelas. Kita tidak ada keraguan. Kita memang patuh syariah di mana kita mematuhi segala guideline apa yang ISRA mahu, dan ISRA telah buat audit. Biarkan mereka berikan mereka ruang dan buat untuk mereka buat kerja, dan insya-Allah kami akan dapat kembali sijil pematuhan syariah, insya-Allah. Jadi untuk hari ini saya harap kita sama-sama mendapat manfaat. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Adios amigos. Terima kasih Ustaz Laribah again. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye.